Yop di sini. Okey, sebelum kita review produk kita pada hari ini, apa kata kepada korang yang masih lagi baru dalam channel Yop di sini, diharap korang dapat like, share, komen dan subscribe video ini supaya saya dapat hasilkan konten yang lebih bermanfaat untuk korang di masa akan datang. Okey, jom review. Okey, printer. Sebiji printer. Printer ni memang sangat penting. Okey. Sebab apa dia penting? Macam-macam lah dia boleh buat. Okey, musim-musim PDPR ni, anak-anak banyak nak print kata kerja-kerja sekolah. Budak-budak universiti pun banyak nak kena print nota-nota daripada online kelas kan. Macam budak-budak universiti belajar mengikut meeting Zoom online lah. So nota-nota yang lecturer dia orang bagi dia orang nak kena print, kenalah ada printer sebiji dekat rumah ni korang. Okey, tapi printer hari ni kata special sikit. Lain daripada lain sebab apa? Sebab orang kata printer yang kita ada hari ni kata mengikut trend pada masa kini. Apa trend yang masa kini tu? Okey, first printer tadi mestilah kena ada fungsi wireless ataupun wifi. Printer zaman sekarang bukan macam printer zaman dulu. Sebab printer zaman dulu dia kena connect kepada desktop PC saja. Okey, berbanding dengan printer sekarang kena ada function wifi ataupun wireless yang membolehkan korang print direct daripada telefon korang, laptop korang atau apa-apa benda lah, smartphone korang yang kata wireless. Okey, smartphone sekarang pun boleh support kata online printing. So bila dah connect online printing tu, terus pada carilah model printer yang support wifi printer. Okey, fungsi yang seterusnya ialah fungsi scanner ataupun dalam bahasa Melayu pengimbas. Pengimbas ni maksudnya kita nak kata ambil dokumen tu, letak dekat dia punya glass scanner nanti, kita terus direct kepada laptop ataupun PC kita. Okey, fungsi terakhir yang paling saya suka ialah fungsi pencetak dua side. Dua side ni maksudnya korang boleh print kertas korang tu depan dengan belakang, automatik. Tak payah korang nak susah-susah terbalikkan kertas, masukkan balik. Itu masalahnya kalau dia dah keluar ni, salah pula dia punya bahagian atas dan bawah tu kan. Susah juga. So bila korang dah ada printer yang boleh auto adjust dia punya depan dengan belakang tu, tak adalah masalah korang nak macam try and error kan, nak keluar masuk kertas tu. Itulah fungsi yang paling saya suka printer ni. Okey, saya tahu banyak luar sana printer yang mengeluarkan fungsi-fungsi macam ni. So hari ni saya akan review printer daripada Canon. Model dia Pixma E560R. Kalau nak kata berminat dengan printer ni, nanti saya letakkan link dalam description nanti ya. Okey, sekarang ni kita pergi kepada review dalam kotak ni. Apa benda yang ada yang dibagi dalam kotak ni, okey. Kita dah unboxing kita punya kotak printer tadi. So kita tengok apa yang dibagi dalam kotak tadi. Pertama sekali, inilah printer dia lah. Kita pilih color dia warna merah. Memang rare sikit lah warna merah ni. Biasa kita tengok printer warna putih, warna hitam. So kita ambil yang lain daripada lain, kita ambil warna merah pula. Baru dia kata dari jauh dah nampak printer ni. Okey, selain itu, apa yang dia bagi dalam kotak ni? Dia ada bagi biasalah. Ini dia punya documentation. Yang pasti benda ni korang takkan baca lah. Melainkan yang ni instruction macam mana cara nak pasang-pasang atau setting printer ni. Tak apa, kejap lagi kita ajarkan macam mana kita nak setting printer ni. Okey, lepas tu dia ada bagi semestinya lah dia bagi kepala plug ni. Kita nak sambung kepada kita punya plug ataupun punca kuasa dia. Dia bagi plug 2 pin saja. Dia bukan 3 pin. So kalau korang punya plug tu tak support, korang kena pakai adapter lah yang support 2 pin ni. Selain itu dia bagi
kabel untuk korang sambung dekat desktop ataupun PC korang. Dia ada USB Type B dan juga ini ialah port untuk korang sambung dekat belakang printer ni. So kalau korang nak pakai laptop atau PC, korang kena pakailah kabel ni. Kalau korang tak nak pakai, korang nak buat wireless printing, tak payahlah pakai ni, simpan je kabel ni. Okey, seterusnya dia ada bagi installation CD. Installation CD ni lepas korang dah setting, korang punya kabel dah cucuk printer ni kepada laptop ataupun PC korang, korang install lah CD ni untuk dapatkan dia punya software, untuk macam mana nak guna printer ni. Untuk function-function printer ni macam scanner. Yang penting scanner lah. Bila korang nak scan, korang kena pakai software daripada CD ni. Sebab dia tak ada button untuk korang scan dekat sini. Okey. Dia ada button kat sini untuk korang copy saja. Untuk photostat saja. Untuk button scanner korang tak ada kat sini. So korang kena pakai software daripada installation CD ni. Okey. Okey, seterusnya yang ni paling terakhir dalam kotak kita tadi. Okey, dia ada bagi set ink, set cartridge ink. Okey, yang kita akan install kejap lagi. Satu ni color dan satu lagi hitam lah. Okey, kalau korang nak beli spare cartridge ink ni, model dia korang kena pastikan model dia untuk color Canon CL99. Okey, kalau untuk yang black punya Canon PG89. Ini yang support untuk printer jenis model ni. Okey, kita dah setting kita punya kabel-kabel tadi. Kita dah on kepada power source kita. Sekarang kita cuba on kita punya printer untuk first time. Okey. Okey, button dia ada kat sini. Atas sekali button dia. Okey. Okey, kita dah on kita punya printer. Okey, untuk first time korang akan dapati dia punya lampu ni, dia ada interface dia ni, yang color ink dan black ink ni akan berkelip-kelip lah. Okey. So ini menunjukkan korang belum install lagi korang punya cartridge ink ni. Okey. Okey, kita install dulu cartridge ink dulu. Okey, macam mana nak install? Okey, first kita dah on kita punya printer. Kita buka dulu yang depan ni, tray depan ni. Okey, dia ada dua lapis, dua layer. Okey. Sebenarnya lapisan yang bawah ni ialah lapisan untuk first kita letak kita punya kertas. Okey. Lapisan yang atas dia ni ialah lapisan yang bila dah print tu kertas ni akan keluar kat sini. Okey. Kita install kita punya cartridge ink ni. Dia ada lagi satu tray. Kita buka tray ni, tarik je. Okey. Dia akan jatuh. Okey. Nampak tu? Dia punya ini ialah dia punya tempat kita letak cartridge ni. Okey, cara dia ialah korang ambil cartridge ni, contoh ni cartridge yang warna hitam. Okey, dia ada tunjuk sini. Yang ini ialah cartridge bahagian color, dan yang belah hujung ni ialah cartridge bahagian untuk color black. Okey, korang ambil yang black ni, korang install yang hujung sekali. Okey, cara dia first ambil yang dia punya lock ni, turunkan ke bawah. Okey, sampai bunyi klik. Okey, masukkan dia punya pin ni dekat belakang. Okey, macam ni. Masukkan sampai hujung dan tolak balik ke atas. Okey. Okey, buat yang sama untuk color juga. Tarik ke bawah sampai bunyi klik. Okey, masukkan, pastikan pin dia betul. Slide ke dalam dan tolak balik ke atas. Okey. Dah siap, settle. Okey. Tolak kita punya tray yang paling atas ni sekali. Okey. Untuk cara installation dia. Okey, kita set up dulu. Kita sambung kabel. Lepas tu kita on power source. Dan lepas itu kita explain sikit lah button-button yang ada dekat interface printer ni. Okey. Okey, first kali kita pergi kepada Play Store. Okey, kita search app Canon Selfie.
Okey, kita pilih yang atas sekali, Canon Print Inkjet Selfie. Okey, kita tekan install. Okey, open. Okey, kita ni agreement dia. Scroll, agree saja. Okey, agree lagi. Okey, kita kena on location kita untuk first time. Okey, on location kita while using the app. Yes. Okey, on location kita. Okey, first sekali kita kena search printer kita. Kita tekan button search tu supaya dia boleh search kita punya printer wireless kita. Okey, dia depend pada korang punya connection. Kadang lambat, kadang cepat. Terpulang. Tengok. Okey, sekarang ni kita dah berjaya detect kita punya printer. Dekat bawah tu ada tulis E560 series. Okey, kita tap here tadi. Okey. Okey, ini dia punya setting lah, printer setting. Okey, tak ada apa. Okey. Okey, kita dah selesai kita punya installation dekat dalam handphone ataupun tablet korang tadi. Okey, sekarang sini kita ada kertas. Kita akan cuba print kita punya dokumen lah. Kita try print double sided depan dengan belakang. Okey. Okey, kita login kita punya selfie app tadi. Okey, jom. Okey, first kali kita pergi ke Canon Print app kita. Kita masuk dulu. Okey, kemudian kita pilih dokumen print. Okey, pilih daripada smartphone. Okey, kita pilihlah dokumen apa yang kita nak print tadi. Okey, macam ni saya akan pilih print yang amalan bulan Syakban ni lah. Okey, kita tekan next. Okey, kita print sebab kita nak try 2 page saja. Kita pilih pages kita dekat bawah tu. Okey, kita buat 2 page saja, 1 hingga 2 saja. Okey. Okey, kemudian kita pergi kepada setting. Okey, kat bawah tu ada 2 sided, kita boleh tekan. Kita boleh pilih sama ada kita nak print satu-satu ataupun 2 side, depan dan belakang. Okey, sini kita pilih duplex, long edge. Okey, kita boleh juga pilih color mode kita, sama ada kita nak pilih color ataupun hitam putih. Kita boleh juga pilih kertas punya saiz. Dalam ni kita pilih sebagai A4 lah. Okey, kita pilih A4 sebagai kertas setting kita. Okey, kita pilih satu kopi. Okey, sini kita pilih no lah. Okey, kemudian kita tekan print. Okey, sambil kita tunggu print ni memakan masa juga. Sebab dia depan dan belakang, so dia akan masa. So kita skip. Kita tengok kita punya printer macam mana kita punya printer operate lah. Okey, jom. Okey, nampak dia dah sedut balik dia punya kertas tu. Maksudnya kita print depan dan belakang. Sebab kita pilih tadi double sided, so dia print depan dengan belakang. Dia automatik masuk balik dalam. Lepas tu dia akan keluar balik. Okey. Okey. Macam ni lah hasilnya. Okey. Depan, belakang. Okey. Macam kan. Menarik kan? So korang tak payah lagi nak adjust keluar masuk kertas ni. Biar je dia automatik jalan. Depan dengan belakang. Okey. Kita dah test kita punya function printing tadi, double sided. So lepas ni kita test pula function scanner. Kita nak scan dokumen masuk dalam PC ataupun smartphone korang atau tablet korang. Okay, kita try function scanner dia pula. Okay, let's go.
Okey, dekat sini kita ada satu dokumen. Kita try scan dokumen ni. Okey, first kita buka kita punya tray dia. Tray scanner dia. Kita masuklah. Okey, dia sini dia ada arrow yang menunjukkan di mana atas pun atau bawah. Dia ada tunjukkan arrow dekat ujung ni. Nama arrow ni maksudnya dia punya atas, sided atas. Okey. Kita ambil ni, contoh kita nak scan yang bahagian ni atas. Dekat kat sini. Okey, tutup. Okey, kita pergi pada app dia. Okey, let's go. Okey, first kali korang masuk kepada Canon Print app tadi. Okey, pilih button scan. Okey, untuk first time korang kena create satu folder baru di mana scan file nanti akan dimasukkan kepada folder ni. Okey. Okey, pilih create new folder. Okey, korang boleh namakan apa-apa yang korang nak lah. Macam sini kita pilih scanner Canon. Okey, tekan use this folder. Okey, allow kan dia. Okey, di sini korang boleh tukar setting-setting di mana korang boleh pilih sama ada PDF ataupun JPEG. Okey. Korang juga boleh pilih dokumen type sama ada korang nak pilih dokumen ataupun foto. Okey, korang boleh pilih sama ada nak pilih color ataupun hitam putih. Korang juga boleh pilih saiz kertas tadi di mana kita akan set kepada A4 lah. Okey, korang just tekan scan. Okey, proses ni mengambil masa beberapa minit, so kita fast forward lah proses ni. Okey, kita dah siap record dan inilah hasilnya. So, korang boleh tambah lagi folder lain dan just tekan scan ataupun tekan exit untuk siapkan scan folder ni lah. Okey, thank you. Okey, kita dah siap kita punya function scan kita. Okey, dekat tablet korang ni dah ada korang punya scan dokumen dah masuk dalam smartphone ataupun korang punya tablet korang lah. Okey, macam best kan function ni. Tak payah korang nak sambung wayar masuk dalam PC, alihkan PC, connect kepada telefon, cucuk kepada handphone. So leceh kan. Okay, so bila dah ada wireless printer ni, banyak memudahkan korang punya kerja-kerja, print dokumen, scan dokumen, fotokopi dokumen. Okey, function yang terakhir kita teruskan kepada function fotokopi. Fotokopi ni biasalah, kalau korang nak photostate korang punya dokumen, so kita ambil balik dokumen yang kita print awal tadi, masuk kepada bahagian scanner tadi. Cara yang sama kita masuk kepada Ajay ikut dia punya arrow yang atas tadi. Okey, tutupkan dia punya lid dia. Okey, dekat sini interface dia ada button start. Okey, sama ada korang nak fotokopi black ataupun color. Dalam kita punya eksperimen kali ni kita tekan button color. Okey, kita try dulu. Okey, dia dah start respon. Okey. Okey. Function yang ketiga dah selesai. Fotokopi. Okey. Macam baguskan printer ni. So saya rasa sampai sinilah review kita hari ini tentang printer daripada model Canon Pixma E560. Okey. Harga dia sekitar dalam RM480 ke RM530 macam tu. Okey. Untuk harga dia ni, saya rasa penawaran kali ni memang kata benar-benar berbaloi lah. Disebabkan model-model printer sekarang ni yang kata starting punya printer pun 300 lebih untuk function yang basic saja, untuk printing saja. So apa kata korang tambah sikit korang duit lagi dalam 100 lebih macam tu, korang dapat function yang macam yang saya cakap dalam video ni lah. Korang boleh decide lah sama ada korang boleh nak beli model ni untuk tugasan-tugasan harian korang. Saya rasa pembelian ini sangat berbaloi lah buat diri saya. So saya rasa sampai sini sajalah review kali ini. Kita jumpa lagi pada review-review kita akan datang. Okay, bye bye.